Kita pernah tengok cerita Back to the Future kan? Cerita tentang mereka boleh kembali ke masa lampau, mereka boleh pergi masa depan. Itu semua cerita karut. Tapi hampa tahu tak, pernah terjadi pada tahun 2006 dekat bandar Kiev, Ukraine. Ada seorang daripada masa lampau, dia boleh mai ke masa depan. Ceritanya adalah kisah benar tentang Sergei Ponomarenko. Jadi pada suatu hari pada 23 April 2006 di bandar Kiev, Ukraine, ada seorang lelaki ni dalam keadaan yang terpinga-pinga duduk kat tengah-tengah bandar Kiev tu. Dia duduk tengah-tengah jalan raya, duduk macam runsing, macam pening, macam orang yang tengah sesat jalan. Pada masa tu ada dua orang polis yang lalu kat situ lah. Polis tu lalu dan dia tengok, oh dia ni nampak gaya macam sesat lah. Sebab tengok dia macam pening, macam tak tahu nak buat apa, duduk tengah-tengah jalan tu. Jadi mereka pun mai, mereka pergi sapa dia lah, mereka pergi tanya dia. Polis pun tanya dia, boleh kami bantu? Lepas tu dia pun cakap lah, dia tanya balik mereka, dia kata, kat mana ni? Mereka pun kata, oh dia ni sesat kot. Tanya selalu orang sesat lah, dia tanya soalan macam tu kan. Mereka pun abang lah, hang ni dekat Kiev, bandar Kiev di Ukraine. Lepas tu dia tanya lagi mereka. Dia tanya, hari ni berapa bulan? Jadi mereka pun jawab lah macam biasa. Mereka jawab, hari ni 23 April 2006. Dan bila mereka sebut 2006 tu, muka dia jadi terkesima. Oh, terkesima tu. Nampak bijak di situ. Pasal lelaki tadi tu dia jadi terkesima. Jadi pelik. Bila dalam keadaan macam tu, dia pun cerita kat mereka lah, kat dua orang polis tadi tu. Dia cerita, dia kata, baru tadi dalam 2 minit lepas, 5 minit lepas tadi, saya ada dekat tahun 1958 dan tiba-tiba saya ada kat tahun 2006. Dia cakap macam tu. I say man, bila polis dengar macam tu, polis jadi pelik. Aduh, apa dia ni kan, mental ke apa? Dia pun tak tahu kan. Dan mereka pun polis lah, macam biasalah, polis dia akan minta identity card kita. Polis minta identity card dia, dia ada bagi satu identity card dia. Tapi identity card dia tu menyebabkan polis rasa terkejut. Tadi dah terkejut dah ni, tambah lagi terkejut bila mereka tengok identity card dia tu. Tapi identity card dia tu adalah identity card yang lama. Zaman lah dia panggil identity card. Zaman dulu dia panggil sebagai consumer ticket. Consumer ticket ni hanya wujud pada zaman Soviet Union saja. Dan bila mereka tengok kat kad tu, kat consumer ticket tu, tarikh lahir dia adalah 1932. Mereka tengok lah, muka dia pun sama dengan kad tu. Muka dia sama, kad tu pun sama. Tapi sepatutnya kalau dia hidup lagi daripada tahun 1932, umur dia akan jadi 74 tahun lah, lebih kurang 70-an. Tapi muka dia teenager lagi. Muka tak tally dengan umur dia. Jadi polis pun jadi terkejut. Dan polis pun, bila mereka dah terkejut, mereka bawa dia pergi jumpa ketua polis lah dekat bahagian Kiev tu. Bila selesai mereka buat laporan apa semua, cerita balik apa yang terjadi. Mereka shock dia ni ada mental illness. Dia gila lah, dia ada sakit mental. Dan mereka hantar dia dekat hospital sakit jiwa. Di hospital sakit jiwa tu, dia ada jumpa dengan seorang pakar psikiatris yang bernama Dr. Pablo Kurtikov. Tepat jam pukul 12.30 tengah hari, Dr. Pablo Kurtikov dia panggil Sergei masuk dalam bilik dia. Masa Sergei masuk dalam bilik dia tu, Sergei nampak dalam keadaan ragu-ragu dan tak confident, macam dalam keadaan tengah resah. Dan bila dia sampai dekat Dr. Pablo tanya dia lah apa yang berlaku. Yang dia cerita kat Dr. Pablo, dia kata baru saat tadi dia rasa dia tengah berjalan dengan awek dia. Masa tahun 1958 dia berjalan dengan awek dia. Masa tu tahun 1958, dia kata dia berjalan dengan awek dia.
bersama dengan kamera, satu kamera yang dia bawa. Masa dia jumpa Dr. Pablo tu pun dia bawa kamera tu, kamera yang sama yang dia pegang masa dia bersama dengan awek dia. Tiba-tiba dia nampak ada satu macam objek pelik di langit, objek pelik, dan dia tangkap gambar objek tu. Lepas dia tangkap gambar objek pelik tu, dia tiba-tiba dia ada pada 23 April 2006, pada tarikh yang sama. Tarikh yang dia jalan dengan awek dia adalah 23 April 1958, dan tarikh yang dia jumpa dia dekat tengah-tengah bandar Kiev tu adalah 23 April 2006. Dan lepas segi cakap-cakap tu, Dr. Pablo dia jadi macam ragu-ragu lah. Dia ni betul-betul gila ke, dia nak kencing aku ke apa. Tapi segi dia tambah lagi, dia kata kalau hang tak percaya, dah tahu lah benda macam tu kan, mesti doktor tak percaya. Dia kata kalau hang tak percaya, hang ambil kamera aku ni, dia ada pegang kamera tu, ambil kamera aku ni, ambil filem dia, hampir cuci tengok. Tengok apa gambar yang ada dalam tu. Lepas sesi wawancara mereka tu, mereka tengah sembang-sembang. Habis sembang tu, Sergei keluar lah. Dia ada bagi satu bilik dekat Sergei. So nurse bawa Sergei masuk bilik dia. Dalam bilik tu adalah untuk Sergei rehat-rehat lah. Dan bilik tu sendiri, dekat tingkap bilik tu dia ada grill. Grill yang Sergei sendiri dia tak boleh nak keluar pergi mana lah. Kalau dia nak keluar pun dia kena lalu kat kawasan depan. Lalu depan nurse, depan pejabat nurse tu yang ada CCTV lah. Dia kena lalu situ, baru dia boleh keluar daripada hospital sakit jiwa tu. Yang jadi lagi pelik lagi, bila Dr. Pablo hantar Sergei tu masuk dalam bilik dia, Dr. Pablo balik, dia masuk dalam bilik dia juga. Bilik dia balik kan, bilik yang dia temu ramah Sergei tadi tu. Dia tengok jam dia baru 12.32, sedangkan dia panggil Sergei tu masa 12.30, 12.30, tapi jam dia baru 12.32. Dan wawancara mereka berlangsung selama lebih kurang setengah jam. Tambah kepelikan kat situ, masa Sergei masuk kat bilik tu, mereka perasan kat CCTV tu lah kan, jam kat dinding tu berhenti. Sergei pun tanyalah, lah ni pukul berapa? Dia tanya. Bila Dr. Pablo tengok jam kat dinding tu berhenti, tak berfungsi, dan dia tengok jam kat tangan dia pun sama, dan satu-satunya jam yang berfungsi masa tu cuma jam dekat CCTV je. Bila Sergei keluar daripada bilik tu, baru dia perasan yang jam kat tangan dia function balik, dan jam kat dalam bilik tu pun function balik. Lepas pada tu, Dr. Pablo terus ambil kamera yang Sergei bagi dekat dia tu dengan filem tu. Dia bagi dekat seorang jurugambar profesional lah pada zaman tu, bernama Vadim Pozner. Dia bagi dekat Vadim Pozner tu. Bila Vadim Pozner usah kamera tu, dia terkejut. Dia usah kamera dengan filem tu, dia terkejut. Sebab filem dengan kamera tu dah diberhentikan pengeluaran dia sejak tahun 1970-an lagi. Dah lama dah kamera dengan filem tu diberhentikan pengeluaran dia. Kalau ikutkan logik, filem yang dikeluarkan cuma boleh tahan selama 2 hingga 3 tahun saja. Tapi filem yang dia bagi tu masih dalam keadaan yang baik. Soalan dia kat sini, macam mana filem tu masih boleh digunakan sedangkan production untuk keluarkan filem tu dihentikan pada tahun 1970-an lagi. 2 hari lepas tu, Vadim Pozner dia bagi balik kamera tu beserta gambar-gambar yang dicuci tu dekat Dr. Pablo. Dalam gambar-gambar tu ada gambar-gambar bangunan lama masa tahun 50-an dulu kat bandar Kiev tu. Gambar Sergei sendiri dan gambar Sergei dengan awek dia yang bernama Valentina Kulich. Last but not least, gambar terakhir sekali ialah gambar UFO yang ditangkap sendiri oleh Sergei. Yang Sergei mengaku tadi dia ada tangkap satu gambar yang gambar pelik yang sedang berada di atas langit tu kan. Itu adalah gambar UFO. Dan Vadim Pozner sendiri dia mengaku dan dia certified lah, kata gambar-gambar tu adalah gambar-gambar yang tulis, bukan gambar-gambar yang palsu. Lepas pada tu, Dr. Pablo dia panggil balik survey pula. Lepas pada tu, Dr. Pablo dia panggil balik Sergei Ponomarenko untuk jumpa dengan dia.
untuk dia nak tunjuk balik gambar-gambar yang dia dapat daripada kamera Sergey tu lah. Jadi bila dia tunjuk balik gambar-gambar tu, Sergey tanya dia. Sergey tanya, "Lah ni, hang nak percaya tak lagi apa yang aku cakap selama ni?" Habis saja wawancara tu, Dr. Pablo suruh Sergey masuk balik lah bilik dia. Dan pada masa tu, itulah kali terakhir Dr. Pablo jumpa Sergey Ponomarenko. Dan bila mereka sedar Sergey dah tak ada dalam bilik tu, mereka pun buat report polis. Dan polis terus buat roadblock satu bandar. Buat roadblock, tapi mereka tetap tak jumpa Sergey. Dan apa yang peliknya ialah kali terakhir mereka dapat tangkap gambar Sergey dekat CCTV ialah Sergey dia masuk dalam bilik tu. Satu-satunya cara Sergey nak keluar daripada hospital sakit jiwa tu ialah dia kena lalui kawasan yang ada CCTV tu. Gambar dia keluar dalam bilik tak ada. Itu yang menjadi kepelikan dia. Tapi polis tetap tak berputus asa. Polis dengan Dr. Pablo, dia pergi cari perempuan yang ada dalam gambar tu. Mana tahu mungkin dia hidup lagi kan. Dia pergi cari perempuan yang ada dalam gambar tu, yang bernama Valentina Kulish. Dan bila dia cari, dia jumpa Valentina Kulish tu. Dan bila dia tanya kat dia, "Hang kenal tak Sergey?" Biasalah, reaction dia yang pertama sekali ialah dia menangis dulu. Bila dia menangis, dia cerita balik lah. Dia kata Sergey ni adalah kawan lama saya lah. Dr. Pablo pun ambil lah gambar tadi, gambar yang Sergey dengan awet dia tu, tunjuk dekat dia. Bila tunjuk, terkejut lah Valentina. Dia kata, mana apa dapat gambar ni? Jadi mereka pun tak abang kat dia lah, sebab dia pun ada sakit jantung. Mereka cerita, mereka habang dia main pada masa lampau pula. Sakit jantung perempuan tu. Habis. Jadi mereka cuma habang. Mereka dapat gambar tu daripada Police Archive. Police Archive ni adalah tempat untuk simpan dokumen-dokumen lama, video-video ke apa, rekod-rekod yang lama-lama dulu untuk siasatan masa depan. Valentina abang, Sergey ni dulu memang suka cakap benda pelik-pelik. Dia suka cakap benda yang tak sampai di akal orang masa zaman tu lah. Tak sampai akal dia apa. Sergey cakap dia boleh nampak masa depan. Dan pada masa tu Sergey punya perangai ni dia berubah 100%. Apa yang dia suka tulis pasal artikel masa depan. Dia masuk talk show, radio show, untuk dia cerita pasal benda-benda masa depan. Jadi bila Dr. Pablo dengar apa yang Valentina ni cerita, dia terus telefon Arkiv Negara untuk tanya, kod-kod Arkiv Negara ada simpan perbualan Sergey Ponomarenko ketika radio show tu. Dan bila mereka cari, mereka jumpa memang ada wawancara tu dia sembang tentang masa depan. Apa yang dia sembang masa tahun 1958 tu, dia sembang tentang microwave, dia sembang tentang artificial heart. Sedangkan pada zaman tu tak ada lagi, tapi dia boleh sembang bab-bab tu. Jadi bila Dr. Pablo tengok balik, dia dengar balik wawancara Sergey tu, dia pun check CCTV. Memang ada dalam CCTV tu video dia duk perhati je staff hospital tu duk guna microwave. Dan dia duk ulang-ulang baca surat khabar yang duk atas meja dia. Dan dia selalu tanya nurse kat situ, macam mana nak guna microwave tu. Dan dia tanya juga kat nurse tu pasal handphone. Dan last kali, masa dia hilang tu, apa yang bukti yang dia jumpa kat dalam bilik dia adalah ada satu keratan surat khabar yang cerita pasal artificial heart. Dan benda ni juga dia ada sebut dalam talk show dia. 2 tahun lepas tu, Valentina Kulish dia ada call Dr. Pablo balik. Dia beritahu yang dia ada dapat satu surat daripada Sergey Ponomarenko. Tu ada gambar Sergey Ponomarenko pada tahun 1978. Dan kat belakang gambar tu ada tulis, "Saya dalam keadaan baik. Saya akan kembali tak lama lagi." Tulisan itu adalah tulisan tangan Sergey Ponomarenko sendiri. Jadi kat sini apa yang hampa rasa? Benda ni betul ke tak? Saya pun tak tahu. Saya pun pening. Berdasarkan bukti-bukti dia tu, bukti dia sangat kukuh yang menunjukkan dia memang betul-betul
daripada masa lampau lah kan. Dan daripada masa lampau tu sendiri, wawancara dia dengan radio tu, dalam radio show tu menunjukkan bahawasanya dia pernah datang ke masa depan. Jadi saya pun dah nak tidur ni, dah pukul 1 dah, saya nak tidur. Terima kasih dan tunggu video saya yang akan datang. Assalamualaikum.